Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini dalam kelas sejarah kita akan masuk tajuk bab yang kedua, iaitu nasionalisme. Jadi dalam bab ini pelajar akan dapat menyatakan yang pertama maksud nasionalisme. Yang kedua menyatakan sekurang-kurangnya 3 tokoh yang memberikan tafsiran tentang nasionalisme. Dan objektif yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan tafsiran nasionalisme mengikut pandangan sekurang-kurangnya 2 tokoh. Dan akhir sekali, pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 kepentingan nasionalisme kepada negara kita ataupun pembinaan negara. Baik, pada hari ini kita teruskan kepada maksud nasionalisme. Apakah maksud nasionalisme ni? Maksudnya mudah, iaitu perasaan cinta. Cinta kepada bangsa dan negara. Perasaan cinta kepada bangsa dan negara. Diertikan juga semangat kebangsaan. Banyak yang menjelaskan sikap pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajah serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Jadi maksud nasionalisme ialah perasaan cinta kepada bangsa dan negara, dan juga perjuangan menentang penjajah serta membela terhadap bangsa dan negara. Selain itu, maksudnya juga ialah kebebasan, gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Ini maksud nasionalisme. Dan juga idea nasionalisme ini tidak sama. Dia mengikut kepada peredaran zaman, pengaruh sejarah dan juga keturunan serta agama, bahasa dan adat Islam. Jadi kalau kita lihat di sini, ada beberapa orang tokoh yang memberikan definisi berkaitan dengan nasionalisme. Contohnya, tokoh yang pertama, Hans Koch. Apa dia kata tentang nasionalisme? Ialah satu gerakan meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya sahaja. Itu kata pandangan Hans Koch lah, mendefinisikan apakah maksud nasionalisme. Kemudian yang kedua, Profesor William Aruf. Dia kata apa? Kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, disebabkan oleh ancaman hak kepentingan orang Melayu dan faktor ekonomi, dan juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Ini maksud nasionalisme, kebangkitan di alam Melayu. Kemudian Datuk Onn Jaafar, ini kita punya tokoh negara kita. Apa dia kata tentang nasionalisme ini? Ialah menzahirkan suatu bangsa yang tegap dan kuat, yang boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri, dan mengambil tempat bersama-sama dengan bangsa lain yang tegap dan bersatu. Itu maksud nasionalisme oleh Datuk Onn Jaafar. Kalau kita lihat pula Dr. Burhanuddin, dia kata maksud nasionalisme ialah perjuangan menentang penjajah. Hendaklah ada satu persatuan dan segala tenaga yang menentang penjajah hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adat sopan bangsa Melayu. Kita pula lihat pada Dr. R. Sutralingam, dia kata apa? Maksud nasionalisme adalah fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia untuk menubuhkan negaranya sendiri. Manakala Datuk Zainal Abidin kata, nasionalisme bukanlah gejala baru. Wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka yang merupakan kesetiaan kepada raja, merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan berpegang kepada fahaman kebangsaan, bersifat kepada tanah Melayuan. Kalau Profesor Emeritus Tan Sri Kuo Kek Kim pula mengatakan bahawa nasionalisme ini merujuk kepada perjuangan orang Melayu mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi kalau di hari ini maksud nasionalisme ialah perjuangan, perasaan cinta kepada negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Jadi apa kepentingan nasionalisme? Yang pertama, mewujudkan negara bangsa yang merdeka, mewujudkan perpaduan
melahirkan negara yang maju, menjadikan bangsa yang unggul. Sekian, terima kasih.